You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N Tenaga Gaya dan Keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N ini hanyalah RM85 saja sebotol. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out di website dan di WhatsApp. Lahir laman mereka di www.mylester.com.my untuk membeli sekarang. Ya. Ikuti mereka juga di FB atau IG @m3n.kuasa ataupun boleh order melalui WhatsApp 0175123401. Ya, pangkis. Yeehoy. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Ya, selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Dan legit bilang Sangat begini. legit. Ya. Sindiket pemerdagangan manusia orang Kota Blud di Myanmar. Oh, saya ingat berlaku di Kota Blud. Nah, berlaku di Myanmar. Dia orang Kota Blud dan dapat dibawa balik lah. Bila aku baca tu berita, Dia dapat dibawa balik dalam keadaan hidup. Hidup. Dia punya pengalaman masa di sana. Dia ni scuba instructor. Wah, Mungkin di pulau apa sana, kalau sana pulau Mengalum pula, pulau bukan Cipadan. Itu buat. Aduh. Jap. Apa pulau dia ni? Mantana ni. Aku rasa di Mantana ni lah kalau KB. KB. Jadi apa yang berlaku? Dia dapat tawaran kerja di Thailand kan, tak silap, dengan ganjaran 50,000 baht. Selalu macam tu lah. Sampai sana dia kena kasih seludup masuk pergi Myanmar dan terus dijadikan bekerja menjadi scammer. Disuruh jadi scammer dan dorang ada satu KPI yang kau kena reach. So, KPI ya? Ya, ada KPI kau. Kalau kau nak sampai KPI, kau kena denda, kau kena hukum, kena macam-macam. Antara hukuman yang bagi renjatan elektrik. Dia lelaki perempuan tu? Perempuan, bro. Kena kurung dalam bilik gelap. Oh, macam saya baca macam dia diugut mau dirogol geng-geng dong. Ya, itu. Dan kau tahu apa? Makan sana terus makanan. Terpaksa dong paksa makan babi. Aduh. Oh, main orang Kota Blud. So, apa yang berlaku? Satu pihak yang berwajib kita dah sebut kat sini, tapi diorang tahu pasal ini isu dan keluarga dia reach out kepada jabatan yang inilah. Aku rasa tidak juga masalah kalau tersebut. Let me find it dulu. Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia, MHO. Aku rasa Malaysian Humanitarian Organisation Masyarakat Antarabangsa Malaysia untuk meminta bantuan mangsa pulang. So aku nak tahu apa cerita dia, macam mana orang boleh kasih selamat. Aku nak faham, tapi ada ramai lagi orang Malaysia di sana. Macam mana dorang tahu yang anak dorang kena? Mungkin dia dapat kontak lah. Oh, mungkin dia dapat kontak bagi tahu family dia lah kan? Ya, dapat kontak. Cuma nak tahu macam mana cara dia. Satu, dia bukan di Thailand, sedangkan dia secara legal masuk di Thailand, tapi dia berada di Myanmar. Dia pergi Thailand, lepas tu dia diseludup ke Myanmar. Ya. Ada juga begitu lah. Ada juga begitu lah. Myanmar third world country. Ada juga begitu lah. Oh, dong jadikan Myanmar tu tempat base dorang. Ya, base. Mungkin yang telefon-telefon betul kan Zal, ataupun yang judi-judi kah, tapi terus tipu kah, ataupun MLM kah. Yang dong apa itu ya, dong scam ni siapa? Malaysia tahu, international kan tak tahu. Myanmar sejak international macam bulitan bahasa dia tu, dia mesti English dia guna tu kan. Itulah aku nak tahu. Aku rasa boleh sebab dia instructor scuba. Scuba. Mungkin juga. Tapi aku mau tahu sebenarnya, ayalah dia orang dapat selamat. Aku mau tahu macam mana.
Tapi diorang dah cerita sini. Macam mana diorang boleh seludup dia balik. Itu classify lah aku rasa lah. Classify dah betul lah, sulit lah. Siap tu kalau kau buat movie kalau gitu tapi barang. Kan salah satu untuk cepat kita kaya ini jadi scammer lah kan. Tapi sebenarnya betul. Tapi sebenarnya kan kenapa scammer ni susah mau ditumpaskan? Padahal apabila seseorang tu di scam, dia melibatkan transaksi online dan dia melibatkan bank. Okay. Kenapa bank tu macam susah betul dia trace? Tapi apabila kita yang lambat bayar, kita lari di mana pun kita dapat kita trace dengan mudah. Ya, contohnya lah kan, bank tersilap masuk di banyak belau kan, dong boleh trace, dong boleh tarik macam tu jadi itu. Tidak perlu pun kita minta kebenaran kita, dong tarik gitu. Kenapa tidak apabila kita kena scam lepas masuk di account ni, kenapa bank tu tidak tarik macam itu? Betul. Kenapa? Jadi adakah di sini pihak bank tu pun terlibat? Nakah? Okey, yang sepengetahuan aku lah dengan berkawan-kawan orang-orang yang orang intel. Oh, orang scam. Orang-orang yang kena scam. Mungkin aku pun nak kena scam. Sudah. Tapi dia punya cerita begini Zal. Dia orang guna akaun palsu, bukan akaun palsu, akaun keldai dong panggil. Akaun keldai ni bukan yang keldai binatang tapi memang macam skip guna akaun ketiga lah kita panggil tu kan, orang lain. Tapi kan macam bank dia boleh tarik tu balik. Tak sempat tarik sudah kau keluar. For example lah jual beli lah online kan. Okay, beli laptop lah kan. Dia sudah beli laptop, dia dalam tu review semua ada, apa semua bagus, apa semua orang sudah komen apa semua. Dia bagi masuk 3,000. Contoh lah MacBook yang harga 10,000 dapat 3,000 siap. Beli 3,000. Siapa nak mau kan? Masuk akaun 3,000. Okay, ada nama Lim Pong Pang. Contoh lah, bukan resis lah, bukan Cina scammer Anda semestinya, tapi lebih kurang gitulah, Lim Pong Pang. So si Lim Pong Pang ni dia guna, sebenarnya bukan dia punya yang membeli jual beli tu, yang berlaku sebenarnya bukan orang lain, tapi dia kasih nama dia Lim Pong Pang lebih kurang. So diorang ada lebih 100 akaun yang diorang pinjam. Satu transaksi dia bilang RM50. Satu transaksi RM50. Asal kami guna aku punya, kau gunalah kami punya 10 kali dapat 500 sudah. Contoh begitu kan. Begitu, orang contoh aku punya akaun mau guna lah begitu. So ini yang satu masalah juga bagi aku. Bila dia melibatkan cybercrime dan sebagainya. Dia kasih masuk tu duit 3,000. Itu Lim Pong Pang kasih keluar 3,000. RM50 dia ambil. 2,950 dia bagi sama tu orang lah, yang scammer ni lah. Kan dia boleh panggil tu yang yang owner Lim Pong Pang tu, tanya dari mana dia bagi tu duit, siapa dia bagi. Aku pun tak faham kenapa Malaysia adakah polis kita. Saya rasa dia tidak akan keluarkan cash dia tu dok, dia akan transfer juga. Mungkin juga. Mungkin juga. Saya baru dia kena call sebenarnya. Saya kena call 2-3 kali dia bagi scammer lah ni. Dia tanya, kamu ada berapa bank kompak? Saya pakailah 3, saya begitu. Semua aktif, semua berduit. Tidak ada yang sekadar ala kadar, saya begitu. Kami mau pinjam, dia begitu. Setiap transaksi yang berlaku, kamu akan transfer dari kami, kamu ambil 10% dia begitu. Terus putung 10% lah, kasih tinggal 10%. Wah, dia mau guna kau punya account. Iya, mau guna gitu. Dia mau kasih jadi kau kedai tu bro. Gitulah, jadi kedai kita. Jadi kau cakap apa kau layan dia macam mana? Mula-mula tu kamu telepon balik dah sampai tengah drive, saya bilang. Okey. Lepas alasan Google terus. Memang jadi kedai ayam, babi semua di sini. Lepas sosial lain saya buat banyak lah cakap. Wow. Kau mau tapi setakat ni kan belum pernah ada tangkapan yang melibatkan yang kedai ni lah kan. Tidak juga kan. Aku dah tahu, adakah kurang bijak pihak berkuasa kita tempatan ini dan ataupun membiarkan benda ini berlaku, atau ke orang mana sebenarnya aku mau report ni? Kau report sama polis kah? Lepas tu kau dah tahu update, kau pergi cybercrime kah? Pergi mana sebenarnya? Yusuf Azmi kah mana? Saya tengok kan siapa yang kena scam ni, peratus tu dapat duit dorang balik memang tiada Aku rasa 1% je. Tidak pernah. Walaupun dia melibatkan amount yang besar. Kau ingat kau yang laptop tu? Aku kasih contoh laptop dulu tu kan. Mana aku dapat tu duit? Dengar-dengar tu orang sudah kena tangkap, tapi dengar belum nak tahu kesahihan dia macam mana. Tidak. Jadi maksudnya pihak berkuasa ni kan memang ada kuasa untuk settle benda ni kan atau tiada I don't know. Sekarang orang dapat juga ni. Bagaimana kita ada orang macam tu kan.
Ini bukan kami cakap apa. Hai, Ini sikit mau cancel. Ini yang kita lah. Dengar hearsay lah. Kita rasanya dong kamu pun dengar ya lah macam tu kan. Tapi setiap sindiket memang ada orang yang terlibat beruniform. Memang ada. Ya. Contohnya macam kereta-kereta tertentu lah. Macam mana dorang kasih keluar kereta tertentu, tapi boleh berubah nombor plate di dalam sistem. Siapa kalau bukan orang dalaman kan? sendiri? Ya. Mestilah orang Kau dah follow ke dalam Playgram tu yang edisi siasat? Oh tidak. Kalau kau ada follow banyak tu kan. Lama dia sana kan. Dia selalu share tentang rasuah-rasuah. Oh okey. Orang government. Oh itu kau pernah cerita dulu tu, okey. Ya. Banyak leak lah ni. Banyak betul leak lah. Siapa yang aku Tapi kenal? tapi aku tengok sana ni pun kan tiada pun tindakan pihak berkuasa. Ya, padahal ada sudah bukti kan? Iya, ada bukti terutama melibatkan scam ni ataupun judi. Shibal. Cipai. Maksud dia sini semua rasuah dok supaya dong tidak dong punya dong punya suap mulut lah, suap lah supaya dong yang operasi dapat berlangsung. Okey, ini ada cerita aku mau share kau. Okey. Di KB, lama tersebut tempat pula. KB. Kota baru, nak sejak Kota Belud. Betul. Kuala Beram, KB juga. Kota apa lah. So, ni cerita dia ada orang yang macam pusher ni bah. Pusher wahui yang duit yang judi-judi ini kan sebenarnya kan. Jadi orang yang tidak online banking dorang pergi ke rumah bagi duit supaya kena bagi kredit lah. Orang gitulah. So lepas tu dorang sambil tu jual juga syabu, jual batu. So jadi satu kampung ni bila sudah berlaku begitu banyak kali, dia punya jaksa pendamai dia atau dia punya jawatan kuasa kampung ni, apa dia panggil ni? Rukun tetangga dorang lah. Ya. Dorang buat tutup dalam, dorang berukut-rukut semua satu yang keluarga orang-orang tua-tua beliau-beliau semua ni kan. Dia bilang kita lantik untuk jaga keluar masuk ni. Tempat masuk sini kena jaga berganti-ganti shift. Sampai sekarang dorang buat apa salah masuk mesti dorang mau ada transaction mau buat bah. Dan bila sudah kena report, kena tangkap apa semua kan, polis datang. Bah, jadi macam mana ni kamu sudah kena patan ni semua. Kau tahu apa yang berlaku? Ini intel dalam lah. Ya. Bukan polis yang kasih tahu, orang-orang kampung yang kasih tahu. Dia bilang itu bah, siapa mau masuk dari nanti ini ada orang mau ni, kita sudah kena ni, siapa mau masuk satu malam 500. Bersusun sebab preman baru 1-2 malam. Dia 2 malam 1,000 dia dapat. Gila. Saya masuk. Tutup cerita sekejap. Buka balik macam bisnes. Ya. Supaya orang sanggup keluar masuk penjara. Easy money kan. Easy money. Jadi okey. Macam kita tengok movie lah. Mesti ada yang unit uniform terlibat. Yang cover di sistem, terutamanya cover kalau evidence. kita tengok movie Tamil lah. Apabila dong melibatkan tentang orang-orang berkuasa ni kan, polis apa semua menteri-menteri, dong hentam kau lah kan. Macam mana korupsi itu berlaku. Tapi aku rasa kita kena address ni benda secara terbuka daripada mau sembunyi-sembunyi. Yang baru-baru ni ketua polis negara yang terbaru ni, lantang dia, ada orang nampak tu. Aku suka dia. Suhaili tu kan. Ya, Suhaili tu. Tapi sebelum ni dok, dia punya viral cerita dia macam dia punya perangai rasuah tu kau tu. Ya ke? Ya. Wah, ini ada cerita kami terbaca lah, bukan kami pandai-pandai lah. Terbaca dalam Telegram lah juga. Telegram okey. Kan sebelum dia OCPD di mana dia tu orang silap jadi dia ni ada backstory jugalah. Banyak story dia banyak story. Marah dia kan kalau dengar kita punya podcast. Orang cerita sini kan sekarang ni boleh lah bercakap macam malaikat memang. Tapi tengok perangai Suhaili ni semasa dia jadi OCPD Hilir Perak. Alamak. Sampai terajak anggota. Ini kan viral hari tu. Terajak anggota suka ajak pegawai bawa bertumbuk. Okey. Tapi ada pasal corruption. Ya, ada pasal corruption aja. Ada lagi macam-macam. Ini di edisi siasat kan semua. Edisi siasat. Saya suka baca ni dok. Okey. Tapi ada yang aku tertarik bila masa dia buat ucapan tu, dia ada satu ucapan yang anggota polis bilang masuk dia jadi polis automatik dia tergolong dalam B40 dia gitu. Okey. Iya. Kenapa konon? Sebab basic gaji dong 14 something. Okey. Bawa B40 sudah. Okay. Tambah itu mungkin 18 atau 2K. Jadi mungkin dia cap macam gitu
untuk tarik perhatian orang di atas lah, untuk naikkan gaji kita punya anggota lah. Tapi orang lain bercakap ni pula, alah, dia punya cakap sembang, dia babi pun boleh terbang dia bilang. Tapi perangai dia sendiri teruk nama kita. Itu macam itulah. Yalah, itu orang cakap Ya, orang cakap lah. Itu hasil bacaan kami lah. Kalau kamu mau tengok di edisi siasat di Telegram. Ada kalau kamu mau blok dia orang, pergilah edisi siasat Telegram. Bukan dia orang boleh buka, bukan dia orang tak boleh. Diorang boleh ya buka edisi siasat 2. Kalau diorang tu blok sana, diorang buka satu baru. Ini portal-portal begini ni, media-media kau tengok. Lepas tu sekejap lagi kita akan hantam, apa bukti? Oh, di bawah akta ini kamu telah membuat. Ini kami share. Tapi betul tidak betul tu masing-masing punya lah. Yalah, carian. Ya, carilah kamu betul-betul. Kalau kami salah, salah lah, ampunkan kami lah. Ya, kalau kami betul, apa boleh buat lah. Sekali besok kena call, kena cari. Sudah. But itu aku rasa cut kamu punya episode ni. Kau episode kamu cut semua kena cut. Tapi aku rasa semua ada orang-orang besar ini yang aku tak tahu lah. Aku kalau kau berani bercakap di hadapan dan kau sudah ready akan kena backslash, well, itulah, it is what it is. Kau mau jadi somebody, mesti orang akan ada sekat kau ini. Kau kena bersedia lah. Tapi kena ingatlah, geng-geng semua yang pendengar kami ni lah, tidak semua yang kita dengar atau kita baca itu betul. Betul. Sebab apa itu baik buruk seorang tu, apabila digembar-gemburkan, mesti dia ada sebab musabab dia, Pak. Ya. Mesti ada udang sebalik mie tu juga. Ya, betul. Tapi dah tahu udang mihun ke bihun? Bihun ke? Apa beza bihun sama bihun? Sial, gemuk kurus. Aku sampai sekarang dah tahu gemuk kurus. Habis tu apa mie sejak? Apa bihun, apa mihun? Nah, sial. Sialah. Tapi maksud dia zaman sekarang kan zaman duit lah, bahkan akhir zaman ni. Ya, betul. Saya ada satu orang kawan kan, asal dia balik kami lepak selalu. Terkejut juga dengan dia. Tak boleh panggil dia di podcast ke? Nanti ada masa panggil. Aku kenal juga ni kawan ni. Okay. Aku terkejut juga apabila asal kami cerita semua, ya geng-geng lah. Bila dia bercerita, saya risau lah tahun depan dia bilang. Tahun depan 2024. Ya. Okay. Kenapa saya begitu? Macam start tahun depan dia begitu kan. Hasil saya baca-baca, dengar orang bercerita di internet, semua media sosial dia baca. Start lah yang mau kiamat ni, Bah. Oh, yang begitu-begitu punya. Muncul ni semua gitu-gitu. Okay. Jadi aku pun hilang steam lah bercerita sama dia. Kita masih mau hidup lama kan kita. Ya Tuhan, bro, saya bilang. Tapi memang kita sebenarnya dalam akhir zaman. Ya, kita zaman akhir. Dah tahulah berapa generasi lagi. Mungkin lagi 100 generasi, mungkin 10 generasi, mungkin 2 generasi, we don't know. Tapi tanda-tanda itu kalau dalam Quran sudah banyak yang sudah timbul dan keluar lah. Betul. Macam contohnya gender. Gender. Kau dah tahu sudah gender, membahasakan itu it sudah. Bukan sudah he, bukan sudah she, tapi it. Atau them. Whatever lah. Jadi selain daripada itu, macam-macam lah petanda-petanda kan. Antaranya orang sudah, banyak orang yang sudah kufur dan dengan syirik-syirik tertentu. Ini aku dah baca baru-baru ni kan, bercakap pasal mihun sama bihun ni lah. Dia ni peniaga, dia tiktokers, tapi dia meniaga mie sup, mie rebus. Kau tahu bro, dia bilang ini sudah banyak kali ni, tapi aku datang sudah jadi aku rakam, dia bilang. Okay. Dia orang gaul-gaul tu kasih rebus tu sup lah, tu mie lah sebelum dia buat dia punya renehan tempat lain lah. Tapi tempat dia rebus tu ada satu tempat lah. Jadi dia pergi kencing sekejap, pergi toilet, balik kan ada rambut di dalamnya. Shit. Dia orang kasih alih lah. Nampak di TikTok ni kasih alih lah semua. Tidak, apa tu? Tiba-tiba ada rambut. Iya. What the heck? Pasal? Aku balik saya. Kau balik pusing-pusing ada rambut lagi. Ada lagi. What the fuck man? Kau Diorang bilang kena antar orang lah, antar barang lah, tak tahu lah. Kita cerita benda macam ni kan dok. Yang macam antar benda gini terus berniaga lah. Kita selalu dengar kita punya bangsa Melayu ini kan.
Ya. Ada orang bangsa Melayu ni kan, walaupun kayak bukan Melayu tapi anggap Melayu lah kan. Ya. Kita punya dengki itu kenapa terlalu tinggi ya? Ya. Kita tidak boleh tengok orang lain berjaya. Aku pun faham. Aku heran lah. Aku rasa aku terpaksa akui dan agree pada ini. Kalau Melayu ataupun bangsa-bangsa kita ni nampak orang makin kau hantam. Iya, lepas tu bila kalau dalam drama kah, filem kah, selalu dikasih masuk benda ni. Ndak kira megah holding kah? Megah holding kah, segala mega kah, apakah. Kalau bangsa lain lah, contoh Cina, India lah, aku terus terang lah. Bila satu jatuh, satu mengangkat tu. Iya, kalau di tempat kita nampak macam tu lah kan. Duit mau bayar itu ini semua. Kenapa orang kita tidak boleh bersatu hati ya, bantu? Hasad, dengki. Contohnya lah berniaga kan, berniaga. Contohnya, okey, kita satu deret tu kan, semua kita berniaga benda yang hampir sama. Okey. Bila regular customer kita datang tiada kan, aku tengok peniaga tu dia tidak akan recommend kedai lain, lain. Tiada tahu. Ataupun dia bilang, alah sana mahal tu. Nanti kau datang lain kali loh. Dia tidak akan cakap pergi sana cuba ada. pergi sana. Macam sama aja tu. Kalau kedai Cina, contohnya saya pergi kan, saya banyak kali datang, saya tidak cukup pergi di sebelah tu. Pat kah begitu kan. Terutama beli pat. Pat kereta Saya kan. tidak. Gua cari di gitu. Ataupun dia call. Adakah sana dia bilang kan? Ya. Di KK pun gitu Zal. Begitu. Tapi kalau aku tengok yang bangsa kita ni kan, kalau tiada, jaranglah kau dengar kau pergi sana ada tu. Tiada. Dia diam-diam dia. Kadang-kadang siap-siap macam kau cakap tadi lah. Oh, sana ada kita wan cik. Ada tapi mahal tu. Ya. Itu kau dengar. Aduh. Kenapa tu? Aku tak tahu kenapa. Kenapa kita tidak support menyaput? Aku dah dapat jawab Zal. Aku pun agree tu Dan. Aku mengaku tu. Jadi maksud sini kan dia mau kaya sendiri, senang sendiri kan. Dan dia mau orang susah kalau dia mau. Nak share rezeki, nak bagus tau dari segi agama ni. Nak bagus ni. Kamu tahu 2024 kan sudah something. Killjoy. Aduh. Tapi kita dah tahu lah, memang akhir zaman ni sudah semakin dekat lah. Dan jadi guys, seandainya betul lah tu mungkin tahun ni last lah podcast. Kita boleh podcast ada. Mungkin sampai season berapa sih yang disempatnya. Jadi tahun depan mungkin kami akan podcast secara dalam keadaan ketakutan ke. Mungkin. Tapi kau ingat ke yang orang bilang millennium dulu tu, tahun 2000 akan kiamat? Ya, Y2K. Sialah, semua orang berjaga-jaga. Bulan 12 tu 31 bulan 12 kan bilang mau kiamat ni 2000 tahun. Tapi 2000. Contohnya sekarang sudah 2023. Okey. Contohnya lah, kalau berlaku kiamat ni kan, yang orang alim semua mati kan. Okey. Yang hidup lagi tu yang alim sama memang susah alim tidak alim gitu kan. Kalau kau ada bagi pilihan, kau hidup di zaman Dajjal tu ataupun kau mati sebelum Dajjal keluar, mana kau mau? Aku memilih untuk, aku dah tahu. Aku rasa yang sebelum ada Dajjal keluar supaya aku tempat taubat kuat. Aku dah tahu lah. Mungkin. Kalau kau? Kalau Dajjal sudah keluar, tiada sempat. Bayangkan masa tu kan. Dukon yang gelap macam kita tu mata gelap. Siapa selama yang berapa hari itu dia bilang? Lupa aku. Dia bagi tu siapa yang berjumpa dengan Dajjal 100% akan ikut dia dok. Ya. Betul. Kalau dia kasih kabur kan, dia kasih gula-gula kau lah. Apa yang kau mau dia bagi semua dok. Bahaya kan. Jadi maksud dia janganlah masa Dajjal kalau gitu. Gitulah. Tapi itu satu. Yang kedua, sekarang belum Dajjal. Dia bagi peluang kau hidup zaman Nabi. Kau mau tidak? Mau kot. Kau yakin kau hidup zaman Nabi, kau ikut Nabi dan ikut Firaun? Yang banyak duit. Dia tabur kau emas. Banyak kita dengar kan, saya mau hidup zaman Nabi. Tapi dia yakin gak? Apa contohnya dia hidup di zaman Nabi itu, dia akan ikut Nabi yang memang kena kau gitu macam kita tahu kan. Dari dia masuk dia berbanding ikut yang kaya raya kau hidup. Zaman Nabi itu lagi lah. Kesian dia burung bunda tahu dia kena hantam apa semua kan. Ini ada orang yakin je Rasulullah, zaman Rasulullah. Tapi betul tu. Itu banyak story lah yang kita boleh band tu benda. Macam ada orang selalu ini cerita pasal anu lah, yang zaman sekarang lah. Contoh lah orang-orang yang Muslim, yang contoh lah yang Chinese
yang makan babi dan yang tak makan babi lah, for example lah. Ini aku depan mata aku ni, aku punya beberapa relatif dan juga pekerja dan sebagainya. Dia nampak babi, dia macam dia nampak orang makan babi, muntah lah apa semua kan. But pernah tak dong fikir diorang tu lahir memang begitu sudah. Bayangkan kalau kau lahir sebagai Cina, bubur kau masih kecil pun sudah bubur babi, for example. Sedap kan? Sedap babi gitu kan. Ya, mana kau tahu? Takkan kau di sana kau yak kan? Sepatutnya macam mana dong? Babi sedap rasa. Aduh, ini shit. Sepatutnya kau hirup je lah. Itu bubur. Sepatutnya rasa sikit. Sebab kau sudah lahir sebagai Lim Tong Ping mah. Sial, Lim Tong Ping. Ya kan, kau bukan lahir sebagai orang kau sudah lahir dalam keadaan je. Okey, contoh lah yang ada lagi radikal sikit, yang bukan radikal bagi aku, ini agama yang ada yang makan monyet, makan biawak semua kan. Monyet. Ada makan monyet, bro. Ada kawan kita makan monyet, bro. Sial. Jangan sebut lah. Ada kawan kita makan monyet, bah. Dia bilang sedap tu utak babi apa semua dia bilang kan. Utak babi, utak monyet. So kau bayangkan lah, dia orang lahir memang begitu. Lepas tu kau mau yak. No, sorry to say, ada tapi, juga Brando, itulah kelebihan kita di Sabah kan. Macam kita lah, kita dapat kita punya keluarga yang non muslim kan. Kita tidak akan begitu. Tidak. Oh, okey, kamu atur ya. Kita selalu kan. Ya, ataupun kadang-kadang pun I minta maaf kami di sini. Jadi kamu sini sana. Bila ada kenduri ke apa ataupun yang macam kematian kan, dorang sebelah sini yang muslim, sini yang non muslim pun ada begitu. Sama selalunya kalau di Sabah ni, bila non muslim tu ada keluarga kita non muslim meninggal, kawin kah, dong akan panggil catering muslim, lepas tu dong beli pinggan mangkuk baru ataupun pinggan mangkuk pakai buang. Betul. Itu kelebihan di Sabah lah. Yeah man, itu memang di Sabahan lah. Betul. Kami tidak bercakap macam ni bukan sebab kami babi itu lah. Ya, aku cerita, adalah satu cerita. Dia aku punya saudara lah. Aku punya saudara ni, dia nak makan Ajinomoto. Okay, bro. Dia nak makan Ajinomoto. Dia non dairy, dia nak makan, dia nak minum susu. Okay. Kan? Dia nak makan sayur. Dia bukan vegetarian lah ni. Aku pun tak tahu dia apa, tapi dia semua dia dah buat. Jadi apa dia makan? Dia makan nasi, dia makan lauknya? Ikan. Tapi masak tu ikan kan masih ada jenis kadang-kadang. Dia taruh Ajinomoto lah. Dia taruh garam je lah. Taruh garam. Dia rebus gitu je mungkin kosong. Taruh garam, taruh halia gitu je lah. Ayam pun begitu juga. Dia nak makan daging dah silap aku. Sebab dia rasa yak. Tapi kan ada kawan aku dia rasa yak. Ini zaman-zaman jahiliah dulu lah. Masa lepak ni kan, kawan ni dia tengah minum bah. Minum di kedai Cina. Lepas tu member lapar lah, member satu orang ni order. Dia order kan, kalau kan Cina ni kita tahu lah kan sana. Dia order mie tu yang satu mangkuk besar tu bah. Tapi member yang tengah mabuk ni kan, dengan selama saya tidak makan ni, dia bilang kenapa? Sini ni jual babi ni, dia bilang. Tapi dia rasa dia tengah teguk karak. Sial. Aduh. Kalau pasal makan babi semua dia jaga, tapi arak tu air kencing syaitan tu. Dia bilang dia selamanya dia cakap ini haram, dia bilang, tapi dia minum Iya. Mati bodoh tu ni member dia bilang lah. Ya, banyak, aku rasa banyak berlaku lah tu benar. Ya, yang berlaku kita kan. Berlaku di Sabah juga tu. Itu pun Sabah. Sabah juga. Ada juga kawan aku satu, aku ni dapat aku cerita lah ni siapa nama. Tapi Islam ni, keluarga Islam semua, tapi very westernized bah. Tu jumpa dia, lepas tu masa tu zaman ada Kehormatan, ada satu pesta something lah. Terus dia bilang, Ricardo, do you know where to get nyuk dia bilang. Lama nak makan babi ni dia. Perempuan bro. Iya. Tapi dia Muslim, family Muslim semua, yang datu semua. Memang dia favorite dia mungkin kan. Bukan juga favorite, tapi dia sangat besar. Dia
atheist kali yang dia tak percaya kepada ini, tapi atas sebab dia Muslim dia anulah begitu saja. Ada lain cerita dok. Kau pernah ada kawan gak yang tidak percaya kewujudan Tuhan? Dah. Aku ada pernah. Ya, apa cerita? Atheist lah ni. Kau sains punya orang. Dia jenis yang aku cakap dia ikut yang Darwin punya teori, tidak juga. Tidak juga. Tapi apa dia percaya? Dia percaya yang Limpongking. Dia percaya yang manusia ni wujud secara otomatik dan mati macam gitulah tiada sudah. Kalau kau hidup lah, mati lah gitulah dia bilang. Oh, dia tidak afterlife. Sebab dia cakap aku dalam keadaan susah, aku senang kak, tiada pun Tuhan keluar apa-apa dia bilang. Lama. Selambai dia cakap. Tapi dia bangsa, dia agama daripada agama apa keluarga dia? Dia agama Kristian. Tiada lah jalan kau, maaf cap, tiada guna lah Yesus tu semua belief. Sampai bila aku jaga sembah hari-hari bilang bodoh dia bilang. Kami susah pak, tiada pun datang bilang. Sibuk. Sampai dia cap lagi, kamu pun sama aja tu. Kamu sembah, kamu sembahyang hari-hari sama aja, tiada dia bilang. Tapi bagi aku lah itu sudah agak jauh dan sudah parah lah. Jadi saya ada tanya dia, jadi kamu agama apa? Apa yang kamu percaya? Apa kamu percaya semua tu dia bilang. Kita sekarang hidup lah bilang, kalau mati lah besok dia bilang. Masih hidup juga dia sekarang lah. Sialah saya jumpa dia sebelum COVID. Oh okey. Bukan Selimpongking. Aduh. Well, guys, sampai di sini saja kita punya podcast. Banyak kita mau cerita sebenarnya, tapi nantilah. Aku kalau cerita pasal ni benda memang sensitif. Pasal agama ni memang sensitif. Tapi ini kami punya anu sajalah. Kami punya orang bilang, kami punya apa yang kami apa-apalah kamu terima, tapi itulah. Bukan menandakan kamu untuk kamu pelajari dan juga ikuti dan mengantam kami. Ini sebenarnya masing-masing ada perception sendiri. Lebih kepada kita punya pengalaman. Ya, betul. Seharian selama ni, selama berapa tahun kita hidup ni kan. Ya gitu je lah. Jadi tapi nanti kami panggilan dulu lah, kami next kami punya podcast kami panggil guest kita tu lah. Apa? Limpongking. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari dan meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N ni RM85 saja per botol. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod KINABALU semasa check out di website ataupun di WhatsApp. Boleh layari laman web mereka di www.myleicester.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB ataupun IG @m3n.kuasa ataupun order melalui WhatsApp 017-512-3401. Sampai di sini sahaja guys. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. PM kami, share kami punya episod. Know you guys listening to guys, because analytically kami nampak semua numbers di situ. Share kami di Instagram, okay? Share di mana-mana di keluarga kamu. Orang Sabah yang berada di luar daripada Sabah, di US kah, di Malaysia, di sebenarnya Malaysia kah, di China kah, wherever you are, mana-mana saja kamu rindu Sabah, boleh dengar kami. Banyak episod kami yang sudah ni. Ada banyak kami punya guest-guest yang tertentu juga. Dan share. Alright guys, share. Sampai di sini saja. Saya Ricardo dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao Chin, ciao Bella, ciao. Hey yo, what's up? I'm Farid PFK Click. You are now listening to Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Yeah.